Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci ke bawah Duli Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan negara tersebut. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 471 individu menjalani pengasingan diri mandatori pada ketika ini dengan tidak ada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 145 kes dengan kes yang sembuh seramai 142 orang. Sementara sejak bulan Mac tahun ini, seramai 5,914 individu menamatkan pengasingan diri mandatori. ...501 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 57,192 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sempena sambutan Hari Guru ke-30, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit. Majlis diselajurkan dengan doa kesyukuran di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman Menteri Pendidikan. Juga hadir Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunan hajat berjemaah bagi menghindari wabak dan keselamatan negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bacaan surah Yasin dan tahlil, disertai dengan doa kesyukuran dan peliharakan Sultan. Majlis juga diselajurkan dengan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis Perundingan Mukim Berakasbi juga mengadakan majlis membaca Yasin, tahlil dan doa arwah bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit. Hadir yang berhormat Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maon, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Abdul Malik bin Haji Jumat, Imam Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Majlis sempena sambutan Hari Guru dan Hari Perkhidmatan Awam petang tadi berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Guru-guru perlu dilengkapkan dengan berbagai-bagai kemudahan seperti kemudahan yang ada di luar negara tanpa meninggalkan identiti kebruneian. Para pendidik juga perlu terus sensitif terhadap perubahan dunia pendidikan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pihin Udana Khatim Datuk Seri Paduka Haji Awang Umar, mantan Menteri Pendidikan, ketika ditemu bual berkata, pendidikan masa kini memerlukan tenaga pengajar
yang mampu menguasai dan mempunyai literasi dalam teknologi infokomunikasi ICT. Apa jua rancangan termasuklah untuk melengkapkan guru-guru kita ni, mestilah ada kemudahan. Dan kemudahan itu kita adakan di dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri ya, untuk exposure tenaga-tenaga guru kita ni. Jadi dalam hal ini sebenarnya apabila Universiti Brunei Darussalam kita ni tubuhkan, mula-mula itu untuk perguruan. Ya. Pada masa itu yang penting ialah meningkatkan kualiti guru-guru. Jadi kalau kita latih dia di luar negeri, tentulah calak kurang. Ini dia. Sebab itulah apabila sudah kita jalankan sebagai kemudahan untuk mengeluarkan guru-guru yang terlatih, guru-guru yang berijazah, dan guru-guru yang ada profesional. Profesion perguruan telah melalui perkembangan evolusi yang signifikan dan pada masa yang sama mengharungi cabaran-cabaran semasa. Justru Yang Berhormat Pihin menasihatkan guru tidak boleh statik, sebaliknya sentiasa dinamik kerana pendidikan itu sentiasa berubah menurut keperluan masa dan menurut kemudahan-kemudahan yang ada. Kita ni mahu guru itu yang kualitinya yang terbaik supaya ia boleh mengeluarkan anak-anak kita ni yang baik dan secucuk dengan keperluan masyarakat khasnya bagi Brunei. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz menjadi Menteri Pelajaran dan Kesihatan yang pertama sejurus selepas kemerdekaan sehingga 1986 dan dilantik semula menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1988 hingga 2005. Pengukuhan latihan perguruan memberi perhatian kepada kedudukan guru-guru monolingual, memperkenalkan sambutan Hari Guru yang bermula pada tahun 1991 dan merangka skim perkhidmatan perguruan yang lebih menarik. Antara fokus yang diberi perhatian oleh Yang Berhormat Pihin semasa menjawat Menteri Pendidikan dalam memperkasa dan memertabatkan profesion perguruan di negara ini. Profesion sebagai seorang guru diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Ikuti laporan lanjut selepas ini. Tarikh 23 September merupakan hari yang bermakna kepada semua insan yang bergelar guru di negara ini. Tarikh tersebut dipilih sebagai mengenang jasa almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin yang telah meletakkan asas konkret dalam sistem pendidikan negara. Kita ikuti laporan lanjut bersama Nadira Haji Umar. Kerjaya sebagai seorang guru bukanlah tugas yang mudah dan boleh dilakukan oleh semua orang kerana tugas mendidik dan membimbing memerlukan pengorbanan dan komitmen dari segi masa, fikiran dan tenaga. Profesion sebagai seorang guru juga diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agama Islam selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam memperkasa ilmu dan mendidik anak bangsa. Di samping memberikan ilmu, para guru juga mampu mendidik anak bangsa menjadi manusia yang berguna. Penularan wabak COVID-19 juga memberi cabaran baharu kepada guru dalam mendidik pelajar. Namun, ia tidak menjejaskan tugas dan peranan guru sebagai pendidik. Sesi pengajaran dan pembelajaran diteruskan secara dalam talian bagi memastikan para pelajar tidak tercicir. Cuba ikut teacher.
Jerih payah guru adalah semata-mata bagi melahirkan insan yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara amnya dan keluarga khasnya. Tanpa mengharapkan balasan, guru-guru sanggup berkorban demi kejayaan anak bangsa. Saya bersyukur sangat-sangat, alhamdulillah, apabila melihat anak-anak didik saya telah berjaya mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran, mencapai ke peringkat tertinggi, ada yang sudah bekerja di perkhidmatan awam dan juga sektor-sektor swasta. Dan seterusnya mereka dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sesungguhnya menjadi seorang pendidik ini apa yang penting pada diri kita adalah keikhlasan. Hanya itulah satu kunci kejayaan seorang guru. Pencapaian yang saya amat berbangga ialah melihat penuntut-penuntut mencapai keputusan yang lebih baik daripada mulanya lah. Subjek sosiologi ini kurang mendapat sambutan, tetapi setelah pelajar mula mengenalinya dengan lebih mendalam, mereka pun mula tertarik dan malah berhasrat untuk melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Menyaksikan sendiri kemajuan dan pencapaian yang dicapai oleh para pelajar saya, terutama sekali my first batch yang mengambil mata pelajaran sastra yang telah memperolehi keputusan yang sangat cemerlang pada tahun 2019. Sambutan Hari Guru diadakan sebagai menghargai jasa dan bakti guru serta peranan besar kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ia menjadi inspirasi dan motivasi kepada para guru untuk lebih komited dengan tanggungjawab dan sebagai pencetus model insan yang mampu melahirkan generasi berwawasan. Semoga Hari Guru akan tetap menjadi wadah bagi mengenang dan menghargai jasa-jasa guru selaku pengasas dan pencetus kejayaan bangsa. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Jasa guru cukup besar kerana mereka bukan sahaja berperanan sebagai ibu bapa di sekolah tetapi juga selaku tunjang utama kecemerlangan pelajar dan medium penting untuk mengubah diri pelajar menjadi individu berkualiti. Pengorbanan guru mendidik anak bangsa tanpa jemu tidak akan pernah terbalas. Justru mereka perlu dihargai dan dihormati. Terima kasih guru-guru yang telah mengajar saya di sekolah ini. Nasihat dan juga bimbingan yang tulus akan selalu kami kenang selama-lamanya. Terima kasih guru kerana mengajar kami dari tidak tahu hingga menjadi tahu. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami dengan penuh kesabaran. والله يبارك في حياتكم ويرحمكم أهلكم ويجعل لكم جميعا من أهل الجنة. Guru ini adalah ejen penting dalam memperteguh peradaban bangsa melalui pendidikan. 30 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dijadualkan bertolak hari ini bagi misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan. Majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara yang akan menyertai Batalion Malaysia Malbat 8508 dalam tugasan tersebut diadakan pagi tadi. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Bendera negara diserahkan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB kepada Major Zul Azri bin Gapur, Ketua Kontingen Negara Brunei Darussalam. ABDB telah berkhidmat dalam misi pengaman UNIFIL sejak tahun 2008 dan dalam masa tersebut telah menghantar seramai 34 orang pegawai dan 278 anggota ABDB. Negara Brunei Darussalam akan terus komited dalam menjaga keamanan dan kestabilan di Lubnan selaras dengan resolusi PBB 1701 2006. Bengkel Asas Bahasa Isyarat di Hasrat dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam menghargai orang-orang kelainan upaya OKU, bisu dan peka. Dengan tajuk Jom Berisyarat, bengkel diadakan petang tadi di Pusat Bahagia
Kampung Pulai. Bengkel dihadiri oleh 70 orang yang terdiri daripada belia-belia dari institusi-institusi pengajian tinggi dan persatuan-persatuan belia di negara ini. Ia merupakan aktiviti kemasyarakatan dalam mendorong ke arah sikap prihatin dan pemedulian terhadap golongan OKU. Bengkel dianjurkan oleh bahagian kemasyarakatan sukarelawan belia dengan kerjasama alumni program-program antarabangsa APPA. Bengkel berakhir dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan kelebihannya untuk belia dia akan datang supaya dapat berinteraksi dengan orang yang berkurang upaya ini, supaya ini orang tidak ada berkelainan di antara petani dengan orang yang kurang upaya. Kalau tani mendalami lagi bahasa isyarat tani, kira tani fahamlah macam mana, at least ada yang punya asas satulah. Pergolakan dalam industri minyak dan gas di negara Brunei Darussalam akibat penularan COVID-19 boleh dianggap sebagai peluang bagi ketua-ketua perniagaan untuk cuba meraih peluang-peluang baharu dan berusaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Ini antaranya ialah dengan mencari jalan baharu untuk menjadikan ekonomi negara lebih berdaya tahan dan tidak bergantung pada minyak dan gas asli. Yang Amat Mulia Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Bank Baiduri berucap demikian pada forum mengenai kelangsungan dan peluang perniagaan semasa COVID-19. Forum berlangsung pagi tadi di Hotel Radisson di Ibu Negara. Menurut Yang Amat Mulia, situasi ketika ini melihat pentingnya kepercayaan dan kerjasama yang lebih kukuh dalam mencapai kemakmuran. Situasinya mungkin mencabar, tetapi waktu ini boleh dimanfaatkan untuk membina asas yang kukuh dan menjalin usaha sama strategik. Electoral machinery in some countries. Terdahulu, Datuk Paduka Timothy Ong, Pengerusi Forum Asia Inc. dalam ucapan alu-aluannya antara lain berkata, masa depan semua perniagaan perlu melibatkan pendigitalan. Forum yang dianggotai oleh 3 ahli panel ini membincangkan kesan-kesan positif dan negatif ke atas perniagaan dan langkah-langkah untuk menangani situasi semasa COVID-19. Forum sehari ini dihadiri oleh kira-kira 90 orang yang terdiri daripada pengusaha tempatan dan eksekutif korporat. Bersempena hari ulang tahun pertama Pertubuhan Warga Emas Brunei, pertubuhan tersebut mengadakan majlis membaca Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit. Majlis berlangsung pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Rombongan seramai 50 ahli warga emas Brunei diketuai oleh Pangeran Haji Muhammad Saleh bin Pangeran Haji Kamaluddin yang di-Pertua Pertubuhan berkenaan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Yang Dimuliakan Bagawan Pihin Khatim Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Moran, Pegawai Masjid Jamiah Sri Hassanil Bolkiah. Sejumlah 96 botol minuman keras berhasil dirampas pasukan polis di Raja Brunei PPDB di Kampung Bokok, daerah Temburong. Barangan tersebut ditemui menerusi rondaan dan pemantauan yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Temburong di kawasan penurunan perahu Kampung Meniup petang kemarin. Timbalan Penguasa Polis Pangeran Saifuddin bin Pangeran Haji Yusof, pemangku pegawai pemerintah daerah Polis Temburong, seterusnya menjelaskan. Pasukan polis di Raja Brunei berhasil merampas sejumlah 96 botol minuman keras di kawasan Kampung Bokok, daerah Temburong pada 22 September 2020 sekitar jam 5.15 petang.
Sebuah kenderaan yang mencurigakan berdaftar dengan nombor pendaftaran negara ini ditahan bersama pemandu setelah mendapati beberapa bungkusan berwarna hitam yang mencurigakan dipercayai barangan tegahan diletakkan di tempat duduk penumpang belakang dan bonet kereta. Di samping itu, turut ditemukan satu peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dadah. Suspek bersama barang bukti dan kertas siasatan diserahkan kepada Jabatan Custom dan Excise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik untuk siasatan lanjut. Syarikat T16 Farm merupakan salah sebuah syarikat tempatan yang mengusahakan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan menggunakan kaedah pertanian yang mesra alam iaitu bebas racun kimia bagi pengawalan serangga perosak. Ditubuhkan sejak 2018, syarikat tersebut telah ditawarkan tapak berkeluasan 0.8 hektar di kawasan kemajuan pertanian KP Putan untuk menjalankan perusahaan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan menggunakan teknologi sistem tanaman pengairan titis yang mana menjimatkan penggunaan air, masa dan tenaga. Inspirasi Awang Muhammad Baihaqi alias Muhammad Bazli bin Haji Bidin dan Awang Muhammad Adib bin Haji Japar, pemilik syarikat T16 Farm, untuk terlibat dalam bidang perusahaan pertanian tercetus kerana ingin menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mempelbagaikan ekonomi dan mengurangkan kebergantungan terhadap hasil minyak dan gas. Oleh kerana ladang kami bebas racun, kami menggunakan 5 kaedah kawalan serangga bersepadu, iaitu crop rotation. Crop rotation ini penggiliran tanaman sama ada ya timun ataupun kacang ataupun pecula. Yang kedua, kami menggunakan pelekat kuning untuk perangkap serangga dan juga tanaman selingan. Yang keempat, perangkap lampu untuk kupu-kupu biasanya tu, dan juga pheromones atau yang kelima. Menurut Awang Muhammad Baihaqi, T16 Farm akan berusaha untuk meningkatkan lagi penghasilan ladang untuk memenuhi permintaan terhadap sayuran bebas racun. Dalam usaha pihak kerajaan untuk terus menggiatkan lagi pengeluaran dalam bidang pertanian, selain penyediaan tapak-tapak pertanian, beberapa jenis insentif juga ditawarkan. Antara inisiatif dan bantuan pihak kerajaan yang telah diberikan kepada kami, antaranya adalah melalui Pusat Pembangunan Belia di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui pemberian microgrant pada bulan Mac 2020. Terima kasih diucapkan kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, khususnya kepada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberi peluang kepada kami untuk mengusahakan tapak pertanian ini, dan diucapkan juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan kerana terus-menerus memberi khidmat nasihat mengenai dengan pembajaan dan penanaman. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 24 September 2020. Berikut kita ikuti maklumat lanjut mengenainya. Pasukan polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki tempatan yang keluar dari rumah dan dipercayai melarikan diri.
Ibrahim bin Ismail berumur 30 tahun memegang nombor kad pengenalan 01061663. Sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Suria di talian 3222-612 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian telefon 224-2334 atau talian kecemasan 993 atau balai polis yang berdekatan.